لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kapsul haji ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Syukuri nikmat yang dikurniakan sepanjang tahun dengan ibadah korban. Hanya RM750 untuk satu bahagian lembu lokal. Laksanakannya bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Tuan-tuan, cuba bayangkan Kaabah yang kita menghadapnya sewaktu kita solat menghadap ke arah kiblat, mungkin sepanjang umur kita 40 tahun. Lalu tiba-tiba kita menghadapnya di depan. Sembahyang di hadapannya adalah Kaabah. Sampai melihat Kaabah mengalir air mata, maka di sanalah yang kita inginkan. Kebahagiaan hidup kita, ketenangan jiwa kita diberikan kesempatan dalam kehidupan melihat Baitullahil Haram, tawaf mengelilinginya dalam keadaan tangisan yang penuh keinsafan, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan mendapat restu dan redha Allah, menunaikan haji ke Baitullahil Haram, menjadi insan yang dipilih olehnya, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mempunyai kemampuan daripada segi kewangan, kita tidak bertangguh lagi dan kita berazam bersungguh-sungguh untuk menjadi insan yang terpilih, merebutkan pahala 100,000 kali ganda dan merebutkan ketenangan jiwa kita ketika berada di hadapan Baitullahil Haram. Lalu mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita baca dikabulkan oleh Allah. Mustajab doa di depan Baitullahil Haram. Sesungguhnya itulah yang kita inginkan dalam kehidupan. Semoga diberikan kesempatan sebelum hayat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Kapsul haji itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Berkorbanlah sambil mengukir senyuman kepada mereka yang memerlukan bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah korban yang dicari, IKIM dan Easy Korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhad ya. Johor Bahru 106.2 FM. Apalah nilai RM750?
Andai ia mampu menggembirakan orang-orang Yaman dengan daging korban anda, mereka menunggu untuk merasa daging korban daripada anda yang dermawan. Hubungi Kasih Insan di 012-703-0788 atau layari kasihinsan.org. Ingat korban, ingat korban Yaman. Hibah lil Waqaf. Berhibah dengan tujuan berwakaf semasa hidup atau selepas kematian. Apa yang boleh dihibahkan? Harta. Takaful. Wakaf kepada siapa? Wakaf An-Nur yang telah dilantik sebagai khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa yang dilakukan dengan pewakafan kami? Nilai hibah ini akan dilaporkan melalui pembelian saham patuh syariah dan dijadikan harta wakaf kekal. Hasil pelaburan akan dialihkan bagi tujuan kebajikan am, antaranya bantuan kepada masjid, institusi pendidikan, mangsa COVID-19, gelandangan, mualaf, mangsa bencana dan lain-lain. Klinik Wakaf An-Nur, pengurusan Masjid An-Nur, pembangunan sosioekonomi melalui pusat wakaf komuniti dan dana niaga. Marilah membina kekayaan menuju alam abadi. Hubungi 07-297-2692 atau layari FB Wakaf An-Nur. Ayo kita laksanakan cita demi negara agar terus memamurkan jika kau cintakan negara bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Assalamualaikum. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Fazillah Kamsah. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh daripada Allah. Sebab itu kita dianjurkan untuk berkorban. Diri akan lebih tenang sekaligus akan dekat dengan Allah. Saya syorkan anda buat korban bersama Serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin dalam dan luar negara. Jom berkorban. Layari korbanmudah.com sekarang. Tak berulangi, layari korbanmudah.com. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasmine. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah
menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma perebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Man, kau dah daftar korban? Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Oh, betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Mempunyai rencana dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya dan aku sudah berubah. Semua kau beri bagaimana kau pulang, aku sedih jadi kau ingin jalan sana untukku sikit. Semua ku beri bagaimana kau pulang, aku sedih jadi kau ingin jalan sana tolong tepi sikit, tepi sikit. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Nak dengar celoteh para penyampai Radio IKIM? Jangan lupa untuk terus ikuti kami di semua platform media sosial seperti Facebook, IKIM FM, Instagram @IKIM.my dan TikTok @Radio IKIM bagi mendapatkan info-info terkini. Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Patut dah puji Allah bila bangun daripada tidur. Patut sangatlah tuan-tuan. Allah dah matikan kita. Kemudian Allah yang bagi kita hidup balik pagi tu. Ni apa semua yang kita dapat ni tuan-tuan. Subhanallah. Semuanya mampu untuk kita lakukan bila Allah kejut balik kita daripada tidur. Maka tak patut sangat bangun-bangun lupa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama para pendengar, insyaAllah untuk petang ini kita akan bersama rancangan setiap hari Selasa yang kita bawakan khas untuk anda bersama rancangan Islam Agamaku. Dan untuk para pendengar boleh tonton di YouTube IKIM Media dan insyaAllah kita akan buka ruang dan peluang untuk anda bertanyakan soalan di WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama untuk rancangan Islam Agamaku bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat ya?
Alhamdulillah sihat kamu nak, walaupun kita ni terpisah kan, tapi kita manfaatkan media kita ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk petang ini bersama Ustaz, kita akan membincangkan tentang mu'alaf dan penghayatan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk waktu ini bersama Fadil Ustaz, kita buka bicara untuk petang ini dengan mungkin nak berkenalan terlebih dahulu Ustaz, dan mukadimahnya definisi bagaimana mereka mualaf ni berhubung dengan dan penghayatan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ini sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Datin Puan Mona Jasman selaku DJ tugas pada hari ini, seterusnya penerbit dan semua penonton-penonton yang setia mendengar Radio IKIM di mana saja anda berada, sama ada dalam kereta ataupun di rumah ataupun di pejabat dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini berjaya juga kita dapat bertemu walaupun dah secara atas talian untuk kita membicarakan bagi saya topik yang sangat besar, sangat hebat, iaitulah bicarakan tentang persoalan mu'alaf, dan juga tajuk kita yang khusus adalah tentang penghayatan as-sunnah terhadap mu'alaf ini. Baik, sebelum daripada itu awal kita nak maklumkan hari ini kita telah masuk 1 Zulhijjah. Bagi umat Islam, dia ada satu benda yang besar, dan kepada saudara-saudara baru ingin saya maklumkan bahawa peristiwa ataupun 10 Zulhijjah ini adalah perkara yang sangat besar di dalam Islam. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut dalam mafhumnya hadis riwayat Imam Bukhari, tiada amalan dilakukan pada hari yang lain yang lebih baik daripada amalan 10 hari ini. Sahabat bertanya, walaupun jihad ya Rasulullah? Nabi sebut walaupun jihad, tidak juga jihad, kecuali orang yang keluar jihad fisabilillah dengan nyawa dan hartanya dan tidak kembali lagi. Menunjukkan begitu hebatnya yang kita sambut sekarang ini. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa secara zahirnya sebab menjadikan 10 hari Zulhijjah ini mulia sebab dia menghimpunkan semua ibadah, semua amalan. Kita ada dalam ni ada solat, kita ada puasa, kita ada sedekah, dan lebih daripada itu kita ada ibadah haji. Dan untuk maklumat semua saudara-saudara baru ataupun rakan-rakan non-Muslim, bulan ini kita sambut bulan haji, bulan yang khusus. Dan kita ada orang yang tak pergi haji, kita ada ibadah korban. Kemudian sebab itu kalangan ulama juga membandingkan antara 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah, 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, mana lebih hebat. Dan ini juga berbangkit dengan topik yang kita bangkitkan pada hari ini, itulah as-sunnah. Baik, sebagai ulama mengatakan 10 hari di bulan Ramadan yang akhir Ramadan itu yang baik, sama sebagian ulama mengatakan 10 hari yang awal di bulan itu yang terbaik. Jadi pembahagiannya begini. Ulama mengatakan yang hari itu yang terbaik adalah 10 hari di bulan Zulhijjah, manakala malam yang terbaik adalah malam-malam akhir di bulan Ramadan. Kita ambil Al-Quran, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam yang 10 itu. Dan itulah pembahagiannya ulama. Jadi bagi yang berkorban, saudara-saudara baru, saya peringatkanlah hari ini dah tak boleh nak potong kuku, potong janggut atau potong rambut sehinggalah sampai kita habis berkorban. Dan itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pesan tidak diharuskan ataupun dilarang untuk kita memotong kuku sampailah kita berkorban. Dan kita ada satu lagi yang istimewa, kita berpuasa pada hari Arafah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada Arafah dapat menghapuskan sebagai penghapus dosa bagi setahun sebelum dan sesudahnya, hadis riwayat Imam Muslim. Dan inilah yang kita bicarakan tentang topik ini, iaitu as-sunnah. Penghayatan as-sunnah terhadap saudara baru. Kenapa kita mesti mengikut as-sunnah? Sebab sebagai contoh kita menyambut awal Zulhijjah ni, mana dalil dalam Quran berdasarkan surah Al-Fajr tadi
itu juga dengan perintah tentang korban. Tapi yang banyaknya adalah berdasarkan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Baik, mengapa kita perlu mengetahui tentang sunnah? Ini juga persoalan. Sebabnya, mana ada orang tanya, ada orang beritahu, boleh tak saya ni sekadar ikut Al-Quran saja, tak nak ikut sunnah? Jawapannya, bagi saudara baru, kalimah syahadah yang kita lafazkan, dia mengandung 2 kalimah, iaitu perakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perakuan terhadap kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa makna kita perakuan terhadap kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengikut apa yang dibawa ataupun dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan belajar, saudara-saudara baru, Allah mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalam Quran surah Al-Ahzab. Allah menyebutkan surah ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demi sungguhnya adalah bagi kamu dari Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik bagi orang yang sentiasa mengharapkan redha Allah dan balasan hari akhirat. Baik. Kemudian dalam ayat lain surah An-Nisa ayat 80, Allah menyatakan may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya telah taat kepada Allah. Dan siapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami mengutusmu untuk menjadi pengawal yang melihat daripada melakukan kesalahan. Dan inilah antara sebab perutusan para rasul, iaitulah supaya membimbing manusia. Kalau sekadar cukup dengan Al-Quran, tidak perlu Allah utus rasul. Jadi perutusan rasul sebagai satu sunnah untuk melengkapkan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Berdasarkan dalil daripada hadis Nabi SAW, Nabi menyebut hadis yang sangat masyhur, hadis Imam Malik, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah sunnatun nabi. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama mana kamu berpegang kepadanya, iaitulah Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi 2 perkara ini yang mesti kita berpegang. Dan sebab itu dia menjawab soalan boleh atau tidak sekadar kita pegang Quran. Jawapannya tak boleh. Kita mesti pegang kepada Quran dan sunnah. Dan dia juga menjadi faktor antara keimanan kepada Allah Subhanahu Taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain menyebutkan bahawa aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa pada Allah dengan taat pada Nabi walaupun seorang budak Habasyah. Sungguhnya barang siapa di antara kalian sesudahku dirinya menjadi perselisihan yang banyak, maka wajib kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini dalil yang kuatlah. Banyak lagi kalau kita nak ambil untuk sebagai panduan kepada kita. Baik, itu persoalan yang kita telah jawab. Kemudian apa yang dimaksud dengan sunnah? Apa yang dimaksudkan tentang sunnah ini? Dia ada kita mungkin selepas daripada ni kot, kita berehat sementara, kita akan menjawab banyak persoalan-persoalan selepas ini yang akan ditimbulkan, insya-Allah. Betul itu. Kita banyak persoalan bersama Ustaz untuk petang ini. Kita nak tanyakan dan lebih mendalami lagi, insya-Allah, penghayatan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, khususnya untuk mu'allaf, insya-Allah, untuk petang ini. Dan untuk para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar terus setia bersama kami hanya di Destinasi Kim. Johor Bahru 106.2 FM. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin sebelum ini digelar Masjid Besi, ialah sebuah masjid yang terletak di Presin 3, Putrajaya. Masjid ini yang mula dibina sejak April 2004 siap sepenuhnya pada Ogos 2009 dan dibuka pada hari Jumaat malam awal Ramadan 1430 Hijrah. Masjid ini dibina bagi menampung sekitar 24,000 penduduk dan pejabat kerajaan sekitar pusat bandar serta kawasan Presin 2, 3, 4 dan 18. Masjid ini yang mempunyai keluasan sekali ganda berbanding Masjid Putra
yang terletak kira-kira 2.2 km ke utara menjadi mercu tanda baru Putrajaya. Masjid ini direka berdasarkan 3 konsep iaitu angin, sederhana dan telus. Kira-kira 6,000 tan keluli digunakan. Bagi pembinaan tersebut, yang mewakili kira-kira 70%, manakala selebihnya adalah konkrit. Masjid besi mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Antaranya, tiada pemasangan kipas kekal ataupun alat penyaman udara di dalamnya. Sebaliknya, menggunakan gas penyejuk, gas district cooling atau GDC. Selain itu, masjid ini turut menggunakan seni bina jaringan wayar atau anyaman masyrabiyah yang diimport dari Jerman dan China yang turut dipasang pada Stadium Santiago Bernabeu di Madrid dan Perpustakaan Negara Perancis yang terletak di Paris. Pintu gerbang masuk juga menggunakan konkrit bertertulang kaca ataupun GRC bagi mempertingkat integriti sesebuah struktur serta kaca hablur bagi menjadikan masjid kelihatan berwarna putih dari jauh. Dari arah kompleks kerajaan, perjalanan menuju ke masjid akan menyeberangi sebuah jejantas yang menghubungkan dataran Putrajaya ke kawasan masjid ini yang dikenali sebagai Kiblat Walk seluas 13,639 meter persegi. Jejantas ini dihiasi dengan kolam air seolah-olah berada di kawasan kota istana purba Al-Hamra. Hiasan dalamannya dilatari ukiran Asmaul Husna menggunakan tulisan kaligrafi daripada jenis khat thulus. Pintu utama menuju ke ruang solat utama terukir ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat ke-80. Ini ditambah lagi dengan pembinaan dinding mihrab yang diperbuat daripada panel kaca setinggi kira-kira 13 meter juga diimport dari Jerman yang terukir 2 baris ayat dari surah Al-Baqarah pada bahagian kanan dan surah Ibrahim di sebelah kiri. Uniknya, dinding mihrab ini tidak memantulkan kesan dari pancaran sebarang cahaya atau lampu, menjadikan ukiran kaligrafi ayat suci berkenaan yang berwarna keemasan itu kelihatan jelas dan seolah-olah terapung di udara. Bahagian tepi bumbungnya sepanjang 40 kaki pula mampu mengelakkan jemaah yang bersolat di luar dewan solat utama terkena tempias hujan. Orang yang muflis kerana apa? Yang pertama adalah kerana amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kerana kita telah berikan pahala kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dengan bermaksud dirampas apa kebaikan yang kita buat itu dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi, diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti, diberikan kepada orang yang pernah kita aniaya. Jadi ketika itu apabila diberikan, kita buat amal letih-letih, kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipanggil sebagai orang yang muflis, yang bankrupt terhadap apa langsung. Jadi selama mana kita hidup, amal yang banyak yang kita telah lakukan kemudian dihadapkan kepada Allah dan tidak diterima. Kerana apa? Sebab kita berada dalam zon yang begitu selesa. Kita rasa kita ni dah cukup. Apa yang kita buat ini dah cukup dan aku tidak perlu berharap lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia yakin dan dia rasa dengan amal itu dia masuk syurga. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Dan insyaAllah masih membincangkan tentang mu'allaf dan penghayatan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama Ustaz kita sambung kembali Ustaz untuk kita nak mendalami lagi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya untuk mu'allaf. Dan mungkin apa yang aspek yang penting yang perlu mu'allaf untuk menghayati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Kak Wanda dan semua pendengar yang masih setia bersiaran pada petang ini. Saya nak menjawab beberapa persoalan. Ada timbulkan apa maksud sunnah itu dan ada terkeliru maksud sunnah dengan sunat. Ya. Ada juga yang bertanya apa maksud sunnah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita uraikan satu-satu soalan tadi kita dah menjawab bahawa keperluan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak ada membezakan bahawa kita kena hanya ikut Al-Quran sahaja. Itu kita dah menjawab tadi bahawa sunnah melengkapkan tentang Al-Quran itu tadi dan dia menjadi sumber hukum Islam kepada kita. Baik,
kita nak tengok apakah maksud sunnah itu sendiri. Dia berdasarkan kepada tafsiran menurut pandangan ulama-ulama. Contoh ulama hadis mendefinisikan, mentafsirkan sunnah itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang bersifat qaul ataupun perkataan, fi'il perbuatan, takrir penetapan, pengakuan ataupun sifat. Sama ada di perkataan, perbuatan ataupun yang Nabi diamkan saja ataupun Nabi biarkan saja ataupun sifat itu. Dan istilah sunnah ini semakna dengan hadis. Okey. Ulama usul fiqh pula tafsirkan sunnah ialah dalil yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan berupa Al-Quran. Selain daripada Quran adalah daripada as-sunnah, meliputi perkataan, perbuatan ataupun takrir dan penetapan. Maksudnya 3 konsep tadi. Okey. Kemudian ulama ahli fiqh pula adalah sesuatu yang diperintahkan syariat dengan perintah yang tidak wajib. Ini dia kata sunat tadi. Sunat tadi. Sehingga pelakunya mendapatkan pahala, sedangkan meninggalkan tidak diseksa. Yang ahli fiqh ni semakna dengan disebut sebagai mustahab, mandub, tatawwu dan sebagainya. Baik. Jadi sunnah itu sebenarnya adalah satu kewajipan untuk dilaksanakan. Sunat benda yang sebahagian daripada sunnah, tetapi hukum sunat itu perkara yang kita buat dapat pahala hingga tidak mendatangkan dosa. Dan dia sebahagian daripada sunnah. Senang cerita pada saudara baru nak faham
maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab yang sentiasa menerima taubat, insya Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Dan Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat. Masih bersama Ustaz untuk kita membincangkan tentang mu'alaf dan penghayatan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kata banyak persoalan daripada juga para mu'alaf yang kita nak terapkan, nak fahamkan untuk petang ini, dan untuk bersama Ustaz, silakan Ustaz untuk sambungannya. Baik, untuk pusingan 3, saya nak cerita sikit. Tadi sebelum datang sini ataupun sebelum rancangan kita ni, saya diberitakan malam tadi ada kematian seorang jenazah mu'alaf lah. Yeah. Baru masuk Islam, yang sudah tua. Alhamdulillah kami sempat syahadatkan beliau. Anak-anak beliau warisnya anak dan cucunya Islam. Ada 3 orang Islam, datang pula waris-warisnya yang bukan Islam. Yeah. Macam mana kita menguruskan jenazah? Kita ceritakan kepada mereka bahawa Islam ni sangat mudah. Dan kita macam mana dalil dia? Daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana pengurusan yang 4 tu. Pertama, kita mandikan, kemudian kita kafankan, kemudian kita sembahyangkan, yang keempat kita tanamkan. Dengan mereka ni tidak ada satu kos pun yang mereka keluarkan. Subhanallah, indahnya dan mudahnya dalam Islam. Jadi anak-anaknya bukan Islam kita ajak sekali, tengok macam mana memandikan jenazah mak dia ni. Kemudian mengafankan, kemudian sampailah ke tanah perkuburan. Kita bawa sekali. Ini kita nak tahu, beritahu mudah dan indahnya Islam berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam pusingan yang ketiga ni kita nak sebut tentang peranan sunnah terhadap muslim. Jadi tadi kita kata bahawa dia adalah sebagai sunnah ni sebagai penguat atas apa yang dibawa oleh Al-Quran. Kemudian sunnah ni sebagai penjelas kepada apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ketiga, sunnah sebagai penetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Dan tujuan yang lain adalah objektif sunnah ni untuk jaga agama daripada sebarang penyelundupan. Takut orang tafsir Quran dengan tafsir mengikut nafsu mereka sendiri ataupun akal mereka yang cetek. Jadi kemudian sunnah ni juga berperanan sebagai medium pencerahan dan penerangan yang berfokus memudahkan umat Islam. Baik, ada soalan bertanya, apa beza hadis dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita dah jawab tadi sikit, tapi kita akan jelaskan terus. Hadis dan sunnah. Hadis terdapat pada perkataan perbuatan takkir bersumber pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sedangkan sunnah segala yang bersumber daripada Nabi SAW, sama ada perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, perjalanan hidupnya. Jadi keseluruhan hadis ni sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Kemudian ada juga penjelasan di usul fiqh, sunnah adalah apa yang bersumber daripada Nabi SAW selain daripada Al-Quran. Jadi kan kita nak beza antara sunnah dengan as-sunnah. Sunnah benda yang juga sumber daripada sunnah, tapi benda yang dibuat dapat pahala, tinggal tidak dosa. Sunnah ni adalah perkara sumber hukum yang bersumber daripada Nabi SAW selain daripada Al-Quran. Sebab itu di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat kita nak tahu bahawa ketika mana turunnya wahyu, Nabi suruh sahabat tulis. Tapi apa yang dilafazkan oleh Nabi SAW dengan lidah Nabi sendiri, Nabi kata jangan tulis. Sebab nak membezakan Al-Quran dengan perkataan ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Jadi inilah nak membezakan antara sunnah dengan hadis Nabi SAW. Hadis sebahagian daripada sunnah. Sunnah ni berupa semua benda yang berdasarkan, bersumber kepada baginda Nabi SAW. Baik, yang terakhir kita nak sebut
apa kelebihan nikmatnya kita ni beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali bila saudara-saudara baru ni mengucapkan kalimah syahadat, saya akan berikan berita gembira. Antaranya berita gembira itu adalah bila mana kita mengucapkan kalimah syahadah dengan perakuan bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, kita ni berhak, kita adalah menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di hari akhirat kita mendapat sunnah, kita dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhak ataupun kita layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat selepasnya kita beramal dengan seluruh sunnah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jalan mudah macam mana sunnah ni? Ada dalam Islam. Apa yang disyariatkan ataupun diperintahkan dalam Islam itu juga adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di hari akhirat, saudara-saudara baru sekalian, kelebihan kita beramal dengan sunnah ni pertama sekali kita dapat duduk dalam syurga. Duduk bersama dengan Nabi dalam syurga. Tengok dalam hadis, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka orang itu akan tinggal di syurga bersamaku. Sunnah Nabi ni kalau kita nak tengok ni banyak dalam kehidupan seharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mudahnya adalah Nabi selalu tersenyum, kan? Nabi selalu tersenyum. Itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi selalu membaca doa dalam setiap perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillah. Sebelum memulakan sesuatu, kalau kita tak reti nak baca doa apa, doa makan, doa apa nak masuk tanah, doa apa nak keluar tanah, semua sunnah Nabi ni. Tapi cukup kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim nak memulakan sesuatu pekerjaan. Dan orang yang beramal dengan sunnah juga adalah orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah sayang, Allah cinta, Allah suka kepada orang yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan yang kita buat, sunnah-sunnah ni kita dapat pahala dalam melaksanakannya. Sebab itu kita ikut Islam. Senang cerita, kita ikut Islam, apa yang telah disyariatkan, diajarkan guru-guru kita, itulah sunnah. Kita dapat pahala kita buat. Kita dapat pahala. Contoh paling mudah, selalu kita diajar buat sesuatu yang baik dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Kami pun ajar begitu. Saudara baru, kadang-kadang kita tengok orang baru ni kan, dia mula makan dengan tangan kiri, minum tangan kiri, kita tegur dia, mula dengan tangan kanan, baca bismillah. Itu sunnah yang paling mudah. Ada banyak lagi lah sebenarnya, dan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni adalah orang yang binasa. Orang yang rugi kerana tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunnah Nabi ni dia menjamin dari sudut kesihatannya. Bab kesihatan ni kita akan bincang nanti dalam tajuk khusus kalau sempat. Dan dia akan menyebabkan kita dapat selamat dalam kehidupan kita, sebab Nabi mengikut jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara baru, yang terakhir saya nak sebutlah. Saya selain daripada apa sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan yang boleh kita ikut. Tadi saya sebut satunya, Nabi selalu tersenyum. Okey. Kemudian bila Nabi bangun daripada tidur, Nabi baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian apa sunnah Nabi kalau dalam bab jalan, Nabi jalan dengan cepat. Bukan makna Nabi tergesa-gesa, tapi jalan Nabi ni sebab ada tujuan. Dia bukan berlenggang gitu, buang masa, tidak. Nabi jenis manusia yang bukan buang masa, jalan dengan cepat. Selain pada kalau kita tengok kesihatan, dia akan menyebabkan kita ni sihat, kan? Langkah dengan cepat dan sebagainya. Kemudian ni mudah-mudahanlah kita amal ni. Nabi selalu menyambung silaturahim. Jadi pesan saya pada saudara-saudara baru, bila masuk Islam jangan terus buang keluarga. Mak ayah kita, kakak kita, saudara kita, walaupun mereka bukan Islam, terus kita jalin hubungan. Kerana kita sama Islam pun kita jalinkan silaturahim, kita diharamkan untuk memutuskan silaturahim, apatah lagi dengan keluarga kita walaupun mereka bukan Islam. Jadi banyak lagi lah kalau kita nak sebut tentang sunnah dalam kehidupan kita ni. Bercakap yang baik, jangan, sebab apa? Islam ni mengajar benda yang baik, dan itulah bahasa daripada sunnah Nabi SAW. Akhlak yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Islam melarang benda-benda yang tak elok. Jadi keseluruhan itulah saya nak sebutnya, bahawa siapa yang beramal dengan sunnah Nabi SAW, dia akan selamat. Sunnah ni apa? Ada dalam syariat Islam, ada dalam Islam. Dan beruntung kita ni kerana kita
telah memilih Islam sebagai jalan kehidupan kita. Saya rasa setakat itulah yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan panduan kepada saudara-saudara baru kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan untuk petang ini. Dan untuk Ustaz, tinggal sedikit masa lagi. Mungkin untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan Ustaz. Baik, seperti mana saya sebut pada awal tadi adalah Nabi Muhammad SAW telah menyediakan jalan kepada kita, dan Nabi beritahu bahawa jalan ini jalan yang selamat. Kalau kita ikut jalan yang selain daripada itu, kita akan tersesat, kita akan terabur-abur dalam kehidupan walaupun jalan yang terang. Jalan itu apa? Jalan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sebagai sumber hukum dalam kehidupan kita. Dan bagaimana tahu sunnah? Senang je, syariat Islam telah menyediakan. Syariat ni apa? Iaitu segala yang ada dalam Islam ni yang dia ajar, diperpandukan ulama pada hari ini ataupun ustaz-ustaz kita yang mengajar kita, semua itu adalah berpandukan kepada syariat, dan itulah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut itu kita selamat, lari daripada sunnah kita tidak, kita akan tersesat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Suhaimi Abdul Aziz untuk bincangan untuk petang ini. Sangat bermanfaat insya-Allah untuk kita dan juga orang mualaf yang baru nak mengadap atau nak masuk tengok cara-cara bagaimana sunnah Nabi, hebatnya sunnah Nabi sebenarnya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak Ustaz. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0.
para pendengar yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ini, kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Di IKIM kami sediakan harga korban yang sangat berpatutan. Untuk korban dalam negara RM750 dan luar negara RM350 untuk satu bahagian. Berminat? Boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu salat fardu maghrib bagi bandar